Didik TV KPM. Okey, kembali murid-murid masuk ke kelas. Itu tagline Didik TV. Jadi apa macam kawan-kawan semua okey ke? Liana, Airil, senyum sikit macam stres ya. Kita baca sajak ni, kita kena hasilkan sajak-sajak yang boleh membangunkan masyarakat, yang boleh membangunkan dan menginspirasikan seluruh rakyat Malaysia. Itu yang sedang kita belajar hari ini. Sajak glaukoma keahmar kan cikgu, menarik sekali. Sajak tentang seorang individu yang namanya ibu yang memang banyak berjasa dalam hidup kita. Okey, untuk seterusnya cikgu, apakah yang akan kita terokai lagi? Jadi, murid-murid, pada kali ini kita akan terus. Kita dah faham maksud tadi, Tabah. Kita akan menilai apakah bentuk sajak pada glaukoma keahmar. Apa bentuk sajak. Tapi sebelum itu, untuk murid-murid semua, suka untuk cikgu kongsikan kepada anda, kita kena kenal dulu bentuk-bentuk dalam sajak. Jadi, apakah yang ada dalam sajak. Jadi, kita akan belajar tentang bentuk sajak. Sebelum tu, cikgu nak tanya murid-murid cikgu di sana, ada tak sesiapa yang nak bagi jawapan tentang bentuk sajak yang anda tahu? Saya cikgu. Silakan Diana. Bentuk sajak ada rangkap dan baris. Okey, bagus. Terima kasih Diana. Ada tak lagi murid cikgu yang ingin mencuba? Saya cikgu. Silakan. Sajak ada patah perkataan dan suku kata. Bagus. Ada lagi tak murid cikgu yang ingin mencuba juga? Saya cikgu. Sajak juga ada rima akhir dan bentuk. Okey, bagus. Tahniah diucapkan kepada murid-murid dan cikgu pasti murid-murid di rumah juga tahu tentang bentuk asas sajak. Jadi mari kita ulang kaji bersama-sama bentuk asas sajak ni. Yang pertama ialah rangkap. Dalam sajak mesti ada rangkap. Sebab itu tadi dalam sajak pada glaukoma keahmar ada rangkap penceritaan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Apa itu rangkap? Rangkap ialah bait, stanza ataupun setiap cerita dia. Tetapi dalam sajak ini, Tabah, dia tak ada had. Sebab sajak dia tidak terikat. Jadi terpulang kepada pengarang untuk menulis berapa rangkap. Yang kedua ialah baris. Dalam bentuk sajak ada baris. Baris ini ialah bait-bait yang ditulis dalam satu rangkap. Dan baris ini tidak ada had oleh pengarang. Terpulang, pengarang nak tulis dalam satu rangkap 3 baris boleh. Dalam 2 baris pun boleh. Bergantung pada kreativiti pengarang. Dan yang ketiga, kita ada patah perkataan. Patah perkataan ialah perkataan yang ditulis dalam satu baris. Jadi kita kena lihat dalam satu baris tu ada berapa perkataan yang disampaikan oleh pengarang. Dan dia tidak ada had dalam satu baris. Kita juga ada suku kata. Suku kata ni unit bunyi. Murid-murid, kalau dulu kita belajar membaca, ingat tak kalau kita sebut macam kereta, kereta. Itu adalah unit bunyi. Tetapi unit bunyi ini, dia istimewanya dia bergantung kepada patah perkataan dalam baris sajak tersebut. Kita juga ada rima akhir. Jadi rima akhir ialah suku kata akhir yang sama atau bertentang. Rima akhir ini tidak terikat. Jadi nanti kita lihat apa itu rima akhir. Dan yang terakhir kita juga ada bentuk, iaitu bentuk merujuk kepada rima akhir tadi. Dan bentuk sajak sememangnya dia adalah tidak terikat. Jadi mari murid-murid semua kita lihat di manakah rangkap, baris, patah perkataan dan suku kata. Baik, murid-murid semua, ini dikatakan rangkap. Jadi dalam petikan teks ini ada 2 rangkap. Okey, baris ini ada 2 rangkap. Ini kita katakan sebagai rangkap. Baris, di manakah itu baris? Ini yang dikatakan baris. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam rangkap pertama, dalam rangkap 1, kita ada 5 baris. Dalam rangkap kedua, kita ada 6 baris. Jadi murid-murid semua kena tahu bagaimana untuk kita menganalisis bentuk sajak ini. Kemudian kita ada patah perkataan. Patah perkataan ini patah perkataan 1, 2, 3. Ini adalah 3 patah perkataan sebaris. Bila kita kira patah perkataan, dia mesti kira sebaris. Kita tak boleh terus tambahkan daripada atas sampai bawah. Jadi tengok baris kedua. Ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 patah perkataan sebaris. Dan sebagainya lah. Nanti murid-murid boleh analisis sendiri. Setelah itu kita ada suku kata. Suku kata unit bunyi.
Jadi macam mana kita nak tahu? Contohnya kita ambil daripada sini. Bagai, bayu, siang, bertiup, bebas. Sebab kalau vokal mesti kira satu. Jadi ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 suku kata sebaris. Kemudian kita ada rima. Rima ni huruf akhir ni. A, M, A, I, A. Tapi rima ini kita kena tukarkan dia kepada huruf. Jadi cikgu terangkan di sinilah. Rima ini, huruf baris pertama kita ada A. Kita ada M, A, I, A. Jadi kita tukarkan kepada huruf A, ini B, ni dah ada A, dia jadi A, dia jadi C, ini dia jadi A. So rima akhir bagi rangkap pertama A, B, A, C, A. Okey, itu untuk rima. Jadi bentuk adalah bentuk tidak terikat. Okey murid, cikgu harap semua murid faham. Kita terus pergi kepada soalan contoh. Jadi ada tak murid cikgu yang ingin mencuba menjawab soalan jelaskan bentuk rangkap dan patah perkataan bagi sajak tersebut? Ada tak murid cikgu yang ingin mencuba? Saya cikgu. Baik. Sajak ini mempunyai 2 rangkap. Selain itu, sajak ini juga mempunyai 2 hingga 5 patah perkataan sebaris. Okey, baik. Tahniah Hair kerana berani untuk mencuba. Jadi kita lihat. Dalam sajak ini, dalam soalan ini, dia minta bentuk rangkap. Jadi murid-murid kena baca soalan. Dia minta bentuk rangkap, dia minta patah perkataan. Jadi kita fokus kepada bentuk yang dia minta sahaja. Dia minta bentuk rangkap, bentuk patah perkataan. So ini rangkap, ini patah perkataan. Jadi kita lihat mana jawapan contoh. Jadi Airil tadi kata ada 2 rangkap. Betul. Pandai Airil. Tahniah. 2 rangkap. Bilangan patah perkataan, bila kita kira dalam sebaris, dia memang tidak sama sebaris. Jadi murid-murid kena tahu perkataan sebaris ini. Sebab kita kira ikut baris. Dan iaitu 2 hingga 5 patah perkataan sebaris. Baik, tahniah. Kita ada lagi satu soalan contoh. Ada tak murid cikgu yang ingin mencuba soalan contoh ini? Baik, silakan Liana. Sajak ini mempunyai 7 baris serangkap, manakala rima tidak sama iaitu A, B, C, 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 C. Okey, baik. Terima kasih Liana. Mari kita lihat jawapan Liana. Soalan ini berbunyi, jelaskan bentuk baris. Dia nak minta baris sahaja dan nak minta rima sahaja. Jadi jangan lihat bentuk yang lain. Jadi nak bentuk baris, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Rima dia, tukarkan huruf akhir. A, B, C, 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 C. Ini. Jadi mari kita lihat apakah jawapan contoh. Jadi jawapan contoh tadi ialah 7 baris serangkap. Okey, betul. Rima akhir dia tidak sama. A, B, C, 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 C. Jadi rima ni hati-hati murid-murid. Murid-murid kena kira ikut baris. Mesti ada, kalau dalam satu rangkap tu ada 5 baris, mesti ada 5 dia punya rima. Kalau ada 7, mesti ada 7 rimanya. Jadi begitulah cara untuk kita menganalisis bentuk sajak tabah. Jadi cikgu harap murid semua boleh faham untuk kita menjawab soalan contoh. Patutlah saya tak dapat skor A dulu cikgu sastra. Rupanya tekniknya perlu betul, perlu jelas. Cuma sebelum kita pergi berehat cikgu, rima, bagaimana kita nak tentukan rima A, B, C? Perlukah kita ikut A, B, C dan D ataupun bagaimana seperti yang cikgu terangkan? Kalau untuk rima, kita ikut susunan daripada huruf A, B, C. Jadi huruf akhir dalam baris sajak itu kita tukarkan saja. Kalau huruf akhirnya sama semua belakang A, maka rima dia akan jadi A. Tetapi sajak ini dia bebas. Jadi mungkin perkataan akhir itu akan berbeza. Okay. Malam, siang. So malam belakangnya M, betul? Siang belakangnya G. Jadi M itu akan jadi A, G itu akan jadi B. Dan seterusnya. Adakah apabila murid-murid menjawab soalan sastra ini, adakah itu akan menentukan markah yang akan diperolehi? Betul. Dia ada caranya. Inilah yang kita belajar untuk menganalisis bentuk. Menarik cikgu. Jadi teknik baru betul, barulah kita dapat markah yang tinggi untuk subjek kesusastraan ini. Okey. Murid-murid, kita boleh berehat sekali lagi angkat tangan? Okey? Okey. Kita berehat sekejap. Yang ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Didik TV.
Didik TV KPM